Okey, ada jenis-jenis soalan yang bersifatkan daya ingin tahu dan darinya anda mahu belajar. Itu je yang kamu minat nak buat, belajar. Kamu mahu cuba fahamkan dan betulkan sesuatu percanggahan yang kamu jumpa dan cuba cari jawapan. Kamu mahu memahami sesuatu dengan lebih baik. Sesuatu seperti tidak masuk akal dan kamu mahu fahamkan lagi. Dan itulah jenis-jenis soalan yang disambut dengan amat baik oleh kitab Allah Subhanahu Wa Taala dan agama ini. Pintu luas yang terbuka. Okey, kemudian pula akan ada jenis-jenis soalan hanya bertujuan dan berniat kurang hajar, sombong. Dan sebenarnya bukan macam mana soalan itu disusunkan dan berbunyi, tetapi lebih kepada sikap yang ditunjukkan di sebalik persoalan yang ditanyakan itu. Motivasi yang ada di sebalik soalan itu. Okey, terdapat beberapa perkara di sini. Apa yang kamu tanya? Kenapa kamu tanya? Dan bagaimana caranya kamu bertanya? Terdapat 3 bahagian untuk ini. Apa yang kamu tanya? Mengapa kamu bertanya? Bagaimananya cara kamu bertanya? Okey, sekarang dengan Musa AS, tengok, anda tidak dapat mengetahui langsung mengapa seseorang bertanya, kan? Kerana niat seseorang terletak di dalam hati. Tidak ada cara langsung untuk saya mengetahui niat seseorang. Jadi semua yang saya boleh nilai dan anda boleh nilai ialah nombor 1, apa yang mereka tanya. Dan nombor 2, bagaimana caranya mereka bertanya. Itu je yang kita dapat nilai. Kalau apa yang anda sedang tanyakan jelas ada tujuannya dan ia bertujuan untuk cuba dapatkan beberapa jenis pemahaman yang lebih tinggi, ini adalah jenis-jenis soalan yang disambut dengan baik. Tetapi walaupun begitu, walaupun itu adalah jenis-jenis soalan yang baik, Al-Quran memastikan bahawa kita tidak hanya bertanyakan jenis-jenis soalan yang baik, tapi juga kita bertanya dengan cara dan adab yang betul. Tentang bagaimana caranya itu harus dijaga. Kita juga harus mempertimbangkan tingkah laku, nada. Seperti misalnya saya mempunyai pelajar yang sangat bersemangat dan dia akan membincangkan perkara yang paling mudah. Maksud saya baru semalam dia bercakap dengan saya beberapa isu dalam tata bahasa Arab. Ia bukanlah seperti masalah iman ke kufur ke, hanya pasal label ayat dan bagaimana ia harus diatur, tata bahasa. Dan suaranya naik dan dia sangat bersemangat. Saya terus katakan, relax. Kita hanya membincangkan tentang kata nama lah. Ini bukan pasal masalah besar, relax. Dia cakap, ya betul lah. Kadang-kadang saya ni huru-hara sikit. Tak apa, relax, tak mengapa. Anda tidak perlu macam tu juga. Anda boleh bertanya secara beradab. Anda boleh relax dan bertanya. Jadi kat situ apa yang anda tanya dan bagaimana caranya anda tanya. Okey, sekarang ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Kama su'ila Musa min qabl. Terdapat beberapa perkara di sini. Jelas di situ pasal niat. Saya hanya dapat memeriksa diri saya sendiri. Saya tidak dapat cek niat anda. Dan anda tidak dapat cek niat saya. Tapi apa yang kita bertanyakan dan bagaimana caranya kita bertanya itu penting. Ia penting. Cara anda bercakap dengan seseorang, perkataan yang anda pilih untuk digunakan, nada yang anda pilih untuk digunakan, ekspresi wajah yang anda buat. Itu semua adalah sebahagian daripada bagaimana caranya anda bertanya. Jangan buat macam itu di hadapan Nabi SAW dengan cara orang telah melakukannya dengan Musa AS. Jangan merendah-rendahkan. Kamu tahu juga kan, Al-Quran bahkan menunjukkan bahawa ekspresi wajah dapat menyinggung. Cara anda menatap wajah pada seseorang boleh menyinggungkan perasaan mereka. Summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Dia mengerutkan dahi dan dia menatap dengan sombong. La yuzlikunaka bi absarihim. Mereka tengok kamu dengan cara membuat kamu hampir jatuh, cara menatap kamu. Seperti Allah SWT akan mengetengahkan. Wala tusa'ir hazzaka linnas. Jangan menaikkan dagu. Jangan bersifat sombong ketika bertemu dengan orang lain. Jangan action ketika kamu bertemu dengan orang lain. Semua ungkapan ayat-ayat ini dalam Al-Quran disebutkan tentang bagaimana ekspresi wajah anda ketika berurusan dengan orang. Jadi ini adalah sebahagian daripada cara bertanya soalan. Subhanallah.